Baik, Assalamualaikum Mazdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar dan juga Nadira. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi. kembali. Baiklah Majdi, sebenarnya tadi sudah kita tanyakan pada Madini, kalau selalunya kita ni ingin membahagiakan diri kita ni kan, tapi bagaimana pula dengan idea membahagiakan orang-orang sekeliling? Majdi sendiri ada idea? Silakan Majdi. Baik, kalau bagi pendapat saya lah untuk kita ni membuatkan rasa orang lain gembira. Saya rasa antaranya adalah dengan kita ni membuat seseorang itu terasa sentiasa dihargai. Bagaimana caranya adalah mungkin kita ni boleh jadi seorang yang boleh dipercayai, seorang pendengar setia kepada seseorang untuk ia merasakan dirinya sentiasa diberi peduli. Jadi dengan cara tu insya-Allah kita ni boleh membuatkan orang di sekeliling kita ni rasa gembira dengan orang keprihatinan kita ni terhadap masalah ataupun perkara-perkara yang mereka ingin kita ni dengar. Jadi dengan tujuan mungkin insya-Allah dapat membuatkan seseorang tu terasa gembiralah dan atau mungkin antara yang boleh dilakukan. Bagaimana Nadira? Artinya kalau kan curhat boleh curhat arah Majdi ya, kerana Majdi pendengar yang boleh, setia. kerana saya seorang yang boleh percayai. Itu sebenarnya skill betul. Maksudnya itu kemahiran soft skill, kemahiran kita ni sendiri dapat menjadi pendengar. Artinya kita ni benar-benar merasai apa yang orang tu rasai, kita dibagi solusi. Sangat sensitif, prihatin. Sensitif, prihatin dan itulah Majdi orangnya. Ya, fikirkan tadi memberi hadiah lagi kan. Kalau bagi hadiah, 2 sudah hadiah tadi. Tapi tidak apa-apa, Majdi mendengar saja. Okey, mendengar sajalah. Jadi Majdi boleh kita ni curhat tapi bukan dapat hadiah. Ya. Baiklah Majdi. Kita ni yakin ya Nadira ya, pada pagi ini juga bahan daripada daerah Tutong pastinya insya-Allah akan membahagiakan Ketani. Mungkin apa saja idea-idea yang akan dikongsikan bersama. Kita yakin itu ya. Jadi kita serahkan kepada Mazdi untuk menyediakan ataupun mempersembahkan bahan daripada daerah Tutong pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dr. Iskandar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dipertemukan pada edisinya pagi ini. Seperti biasa untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan ada penonton, sebelum kita menyaksikan satu bahan, saya kongsikan 2 makluman terlebih dahulu di sini. Pada pagi ini diadakan 2 acara. Maafkan saya. Saya kongsikan terlebih dahulu iaitu Majlis Khatam Al-Quran 39 kali sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan ia diadakan pada hari ini 18 Mac 2023 pada jam 9 pagi di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, daerah Tutong. Dan untuk makluman selanjutnya pula diadakan majlis ceramah menjelang bulan Ramadan dan ia diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong bermula pada jam 9 pagi dan ia diadakan pada hari ini. Itu dia 2 makluman saya kongsikan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, ketika ini saya berada di Dewan Serbaguna, kampus Sinod Unisa, Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa, dan saya percaya anda dapat saksikan yang mana terdapatnya vendor-vendor ataupun booth yang menjual pelbagai jenis makanan. Dan pada ketika ini sebenarnya sedang berlangsungnya Karnival Halalan Thaiban yang dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Halalan Thaiban, Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban, Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa. Dan insyaAllah kita akan bawakan kepada Auda apa sahaja yang ada di karnival ini dan juga pengisian yang diisi bagi memeriahkan lagi acara ini. Yang pasti kita ni akan melihat inilah ya usaha para pelajar dan juga guru penyelaras yang menjayakan karnival ini. Dan untuk itu teruskan kesedaran anda bersama saya. Karnival Halalan Thaiban diungkahkan bagi memberi peluang kepada para pengusaha tempatan, khususnya pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk mempromosikan produk jualan mereka
kepada orang ramai. Di samping menerapkan konsep halal dalam berjual beli, terdapat pelbagai jenis jualan produk makanan dan minuman yang dapat disaksikan selama tinjauan dilakukan. Antaranya produk minuman berasaskan buah kurma, berbagai variasi pilihan jus minuman, produk perkhidmatan, hasil keluaran produk tani dan sebagainya. Pembabitan seramai 20 peniaga PMKS yang mengikuti karnival yang telah pun diadakan selama 4 hari berturut-turut itu adalah signifikan buat para pelajar universiti berkenaan untuk lebih memahami persekitaran dunia perniagaan di dalam Islam yang menekankan akan kepentingan kehalalan dalam sesuatu produk yang diniagakan. Saya sebagai penolong pensyarah dan juga penyelaras karnival ini, saya memimpin Halalan Thaiban Student Society, iaitu daripada Pusat Pendidikan Halalan Thaiban. Jadi badan pelajar ini memang orang sentiasa kami dedahkan dengan pelbagai aktiviti untuk menjalankan aktiviti yang melibatkan orang ramai. Jadi pada yang sama kami kan melatih kebudaya keusahawanan itu, kami juga melatih kepimpinan dorang. Adakah diorang mampu untuk menjalankan satu-satu program seperti karnival ini yang membebaskan orang awam? Ya, betul. Diorang kalau pelajar Pusat Pendidikan Halalan Thaiban yang mengambil jurusan Bachelor of Halal Science, diorang ini memang sudah diajar apakah dalam penyediaan makanan itu apakah aspek-aspek yang perlu diambil berat seperti aspek kebersihan dan aspek halalnya yang mengikuti standard dan juga peraturan yang ada di Brunei Darussalam. Harapan saya agar program ini, itu Halalan Thailand Carnival, akan mendapat sambutan yang baik, dan juga saya harap juga pelajar-pelajar dan pengunjung-pengunjung akan enjoy datang kemari. Dan di samping itu, kita aktiviti-aktiviti tanda semangat dan patriotik Halalan Thailand Student Society sempena Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun. Antara program yang turut diisikan dalam karnival tersebut ialah perkongsian mengenai keperluan dan kewajipan mematuhi pensijilan halal yang dihadiri oleh para penuntut dari UNISA dan institusi-institusi pendidikan tinggi yang lain. Dalam perkongsian tersebut, turut menyentuh mengenai dapatan kebiasaan yang dilakukan oleh para peniaga di negara ini yang meragukan dari aspek thaibannya. Antaranya penekanan terhadap isu kebersihan dan pendedahan kepada pencemaran. Selain itu juga turut ditekankan mengenai penyimpanan bahan dan produk yang tidak betul, juga mengenai pengasingan barangan peribadi dan barangan perniagaan. Adalah menjadi keutamaan untuk mematuhi perkara-perkara yang terkandung di dalam pensijilan halal bagi memastikan produk makanan tersebut adalah suci, bersih, tidak meragukan dan selamat untuk dikonsumsi. Demonstrasi penyediaan makanan halal oleh seramai lebih daripada 70 pelajar tahun 3 Bachelor of Halal Science turut memeriahkan karnival tersebut. Pelbagai jenis menu hidangan disediakan dan diketengahkan mengikut kreativiti dan pengolahan bahan masakan oleh para pelajar sendiri yang mengambil kira akan penerapan konsep halalan Thaiban pada menu hidangan yang disediakan. Ia adalah sebagai sebahagian daripada aktiviti pelajar yang mengambil mata pelajaran makanan dan pengurusan industri halal yang melalui aktiviti ini ia secara tidak langsung membuka minda pelajar untuk berkecimpung serta mendedahkan mereka secara langsung pada dunia keusahawanan. Dalam pendekatan ini, kami berkesempatan untuk menemui 2 alumni pelajar UNISA yang ikut serta dalam karnival tersebut dan telah melibatkan diri dalam bidang keusahawanan ini selepas tamat pengajian di universiti tersebut. Perasaan saya sejujurnya happy because it's
salah satu lagi cara untuk kami expand lagi bisnes kami and then introduce lagi kepada orang, especially kepada junior-junior, and then bagi semangat lagi lah hari junior kami bahawa bukan saja kami boleh belajar tapi kami boleh bisnes juga macam tu, supaya dorang nanti tahu apa dorang akan buat lah selepas graduate daripada Unisa lah. Okay. Sejujurnya jangan give up lah, jangan give up, and then jangan give up, jangan terluan dependent macam percaya yang after graduate okay pasti akan ada kerja lah. Memang Tani akan apply kerja, tapi Tani sebagai di university, I believe that even in UB, di UTB also akan ajar bahawa Tani mesti ada penyurang macam berusaha. So berusaha tu not only in terms of belajar, tapi in terms of cara yang lain macam cari side income. Side income ni semestinya berbisnes lah. Contohnya macam berkhidmat kah, in terms of service kah, macam tu. Yes, bagi saya harapkan Unisa untuk conduct lagi more activity and then panggil lagi orang-orang di luar sana untuk join contohnya halalan Thaiban ni lah. From the words halalan Thaiban, it is also one of the way untuk Tani sampaikan awareness kepada orang luar sana pasal apa saja halalan Thaiban, because I believe in this carnival dorang juga ada conduct activity and introduce what is halal kan macam tu. So I think belum lagi semualah orang di Brunei ni tahu apa halalan Thaiban tu lah. So I guess this is one of cara yang paling bagus lah untuk dorang introduce apa lagi halalan Thaiban kepada orang luar sana. Selain daripada saya sebagai seorang alumni dan ingin berpartisipasi bersama dengan Unisa walaupun sudah graduate, saya juga ingin mendapatkan side income, dan selain daripada itu saya juga ingin mendukung objektif daripada carnival ini, which is showcasing businesses yang mementingkan kehalalan dan juga kebersihan bahan-bahan yang digunakan di dalam permakanan ataupun produk-produk penjualan kami lah, bis kami. Alhamdulillah, walaupun hari ini baru hari pertama karnival ini, saya dapat melihat ramailah yang datang dan juga support businesses, seniors dorang, kawan dorang. So yeah, to me, the students, the teachers, the lecturers, and also people from outside the school support this carnival. Tapi dari segi pendidikan Islamnya, banyak mengajar saya bahawa berniaga ini adalah satu sunnah. Dan dari sana saya terinspirasi untuk meneruskan perniagaan walaupun secara kecil-kecilan. So yes, this carnival should be continuously diadakan supaya dapat menjadi suatu inspirasi untuk bukan saja dunia tapi orang luar lain yang datanglah, insya-Allah. Diharap melalui penganjuran program ini akan menjadi pencetus semangat buat para pelajar untuk mencuburi dalam industri makanan halal dan seterusnya memupuk budaya keusahawanan. Penyerapan nilai kemahiran keusahawanan di peringkat universiti adalah signifikan untuk diselitkan dan dipraktikkan kepada pelajar sebagai pencipta kerja yang berpotensi dan bukan sekadar sebagai pencari kerja. Ini selaras dengan wawasan Brunei untuk melahirkan penduduk yang bukan sahaja berpendidikan, malah mempunyai kemahiran tinggi. Jadi itulah dia bahan yang kami sediakan bagi tontonan kita bersama buatnya edisi pagi ini. Dan daripada bahan tersebut, kita beralih ke perkongsian maklumat seterusnya. Ingin saya kongsikan sini tapi dari 20 hari bulan Mac 2023 sehingga 23 Mac 2023 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan di sebahagian kampung Lubuk Pulau, Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong. Dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan aerial kabel 11,000 kV di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum, ia akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan diteruskan lagi di sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Berada dengan makluman dan juga bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini, maka sampai di sini saja kita dapat bersama untuk meneruskan lagi rancangan Rampai Pagi. Selanjutnya kita serahkan kembali kepada Nadirah dan juga Daud Iskandar. Silakan.